Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Naib Chancellor, yang berbahagia Profesor Dr. Azlan, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, rakan-rakan pegawai kanan dan semua saudara-saudari yang dihormati sekalian. Masa diberi 10 minit dan diminta tak nak tunjuk slide. Saya ada slide tebal ni. Berat juga tu. Kita cuba. Tapi dah ada template yang diberi, iaitu merangkumi inovasi, keusahawanan, global, pelestarian, soul dan budaya ilmu. Jadi kita terus tumpu kepada sini. Saya pergi terus kepada inovasi. Saya tak dapat nak bercakap macam cara Datuk lah. Saya tak boleh lawan cara Datuk kan. Mungkin level tu tak sama dengan Datuk. Jadi inovasi yang pertama, inisiatif bagi mengimarahkan budaya inovasi. Dia ada template macam ni, kena tunjukkan inisiatif dia, sistem penyampaian dia, impak dia dan juga dia punya pembangunan staf dia. Jadi kami kena ikut inilah. Yang pertamanya, penubuhan jawatankuasa inovasi pejabat pendaftar. Saya sebab pejabat pendaftar, saya cerita pasal pejabat pendaftar dan ada setengahnya yang melibatkan satu universiti. Dan kita juga melantik person in charge bagi setiap bahagian yang mewakili task force yang berkaitan dengan inovasi. Kami di pejabat pendaftar ada 5S, ada ISO, ada SPK iaitu Sistem Pengurusan Kualiti, SPP, KIK, Pelestarian dan Lean Management. Saya nak tunjukkan kat sini, kita dah pegang ISO sejak, kata silap saya, dah 11 tahun. Dan terbaru kita ada diperbaharui lagi sijil dia mulai 2013 hingga 2016. 5S, kami juga dah dapat sijil untuk 5S pada Januari 2014 yang lepas. Cara kami buat ialah dalam mesyuarat GEP tiap-tiap bulan, kena ada pelaporan secara berkala. Pelaporan ini tetap ada dan kita tetapkan setiap task force kualiti ni ada seorang timbalan yang mengetuai task force tersebut. Dan satu lagi caranya, kami tetapkan KAI, mesti ada KAI kepada setiap bahagian supaya setiap bahagian menyediakan 2 inovasi pada setiap tahun. Jadi inilah cara untuk mengamalkan budaya kualiti supaya menjadikan sistem kerja itu lebih mudah, mempercepatkan proses kerja, menjimatkan masa, kos dan tenaga dan akhir sekali kita akan mendapat pengiktirafan. Yang kedua, dari segi UTM-HR, yang ini semua dah maklumlah UTM-HR, cuma saya nak bangkitkan beberapa perkara. Yang pertama, inventory personality staff baru yang pada tahun 2014 bagi Datuk kita buat ni, personality test ni, bila orang isi borang permohonan perlu isi IPSB. Kalau tidak, tak boleh submit permohonan. IPSB ni tentang dia punya peribadi dia. Kita check dari segi personality test. Dan yang lain dalam tu dah banyaklah kita buat, tapi dah dipesan tadi jangan senaraikan. Jadi kita ambil yang penting-penting saja. Cuma nak minta pegawai yang melaksanakan tugas dari segi pemberian gaji ataupun report of change, dari segi pengurusan emolument, pegawai kena alert lah tentang tempoh yang berkaitan walaupun kita ada sistem, tapi kalau kita tidak peka menyebabkan tempoh terlepas, akhirnya gaji terlambat dapat dan sebagainya. Pengisytiharan harta juga saya nak tekankan bahawa semua kena isi. Sesiapa yang tidak isi tak boleh naik pangkat. Terkontrol kat situ. Tak boleh bersara pun. Nak bersara pilihan pun kita tak bagi. Dan juga nak bersara wajib pun, walaupun wajib, tak boleh selesai dapat pencen selagi tak isi borang pengisytiharan harta. Walaupun dah ada sistem, tapi kalau kita tidak gunakan sistem tersebut, maka ia tidak menjadi, dia menjadi sia-sia sahaja. Seterusnya, nak tunjukkan inisiatif yang berkaitan dengan inovasi ialah e-asas. Itu memantau staf permohonan calon staf akademik bukan warga negara. Ini projek daripada KIK yang bagi Datuk, semua sekali, yang kita jadikan proses kerja. Yang ini nak menunjukkan kita lean dari segi kita menjimatkan berbagai kos, tempoh masa dan juga dari segi duit, penjimatan kos keseluruhan sebanyak 70%. Maknanya kalau sebelum ni kita bayar, kalau kita boleh kita kos bina sistem ni kepada
3,000 saja kita belanja. Kalau melibatkan orang luar, kita melibatkan 10,800 lebih. Jadi kita jimat sebanyak 7,800 lebih. Dan penjimatan masa daripada 36 hari kepada 7 hari sahaja. Dan kekerapan panggilan telefon juga berkurangan 93% lebih. Ini dengan sistem yang baru kita buat ini. Dan satu lagi tu stat line, kelewatan penyediaan pelaporan perangkaan. Selama ni perangkaan mengambil masa yang banyak, iaitu 1,147 minit. Dengan yang baru ni 2 minit. Daripada 17,000 lebih, kos toner, kos cetak, kos overtime, kepada tak ada kos apa-apa. Tak payah overtime dah dan tak payah cetak apa-apa sebab melibatkan kita gunakan business intelligence system. Daripada kertas juga, daripada 156,000 helai kepada tak ada satu helai pun. Ini dalam tempoh 4 bulan yang kita rekodkan. Dan juga pelaporan tu akan lebih cepat dan data lebih tepatlah sesuai dengan saranan KSN. E-ticket yang terbaru ni, e-ticket akan datang kita buat kad kredit korporat, baru lulus semalam. Tapi sebelum ni kita dah ada penjimatan berdasarkan cara sebut harga. Pada tahun 2012, jimat 395,000 dan pada tahun 2013, 400,000 lebih. Dan akan jadi lebih jimat lagi kita apabila kita menggunakan kad kredit korporat yang baru saja diluluskan. Jadi sistem-sistem yang lain, e-kunci, sebab saya terpaksa cerita banyak Datuk pasal banyak bahagian di bawah pejabat penata. Minta maaf kalau masa terlebih sikit. E-kunci dengan sistem ni juga kita dapat mengurangkan staf yang tidak pulang kunci. Sebab apa? Sistem ni, kalau sesiapa yang tidak pulang kunci sehingga 12:30 malam, secara automatik email akan hantar terus kepada ketua jabatan. Jadi dengan cara tu, kita dah kurangkan tahun 2012 saja 42 kes tidak pulang kunci, turun kepada 4 kes saja pada tahun 2013. 2014 belum cek lagi. Sebab kita tunggu sampai akhir tahun. Inovasi yang seterusnya, UTM Care. Yang ini akan datanglah dalam proses, saya tak boleh cerita lagi. Tapi yang berbahagia Datuk NC telah pun sebut dalam perjumpaan bulanan. Yang ini akan melibatkan kos sebanyak 1.76 juta. Inilah adalah satu sumbangan UTM kepada staf, yang mana pengiktirafan kepada staf yang telah pun memberi sumbangan yang cemerlang kepada universiti, yang mana universiti kena belanja RM332 setahun untuk setiap staf apabila kita menyediakan skim insurans ini. Tak tepuk tepuklah. Dan seterusnya, ini polis. Tu Cik Karim ada kat sini. Kita akan wujudkan polis bantuan. Dah lulus pun, Januari 2014 hari tu. Oh sorry, komandan pun ada sini. Komandan Cik Mus. Tapi ini polis bantuan ni orang lain lah yang jadi komandan. Kelulusan dah dapat daripada Ketua Polis Negara. Cuma kita sekarang ni dalam proses selanjutnya dari segi tapisan keselamatan dan latihan. Sebab latihan universiti mengeluarkan belanja yang bagi Datuk. Ini pun universiti belum lulus lagi, 5,500 seorang untuk tempoh 2 bulan setengah kena latih. Di mana universiti-universiti lain yang dah buat, UiTM, UPM, UTM Unimed. UTM Unimed ni dalam proses lah. Yang dah buat betul-betul UiTM, UPM. Jadi, semua maklumlah apabila inovasi akan melibatkan pembangunan kepada staf. Saya tak payah cerita panjang situ. Dari segi keusahawanan, inisiatif yang kita buat adalah kolaborasi bersama stakeholder bagi tujuan penjanaan pendapatan. Kita buat jalinan kerjasama yang erat dengan kepakaran dalaman untuk menjimatkan kos kita. Dan kita mengenal pasti modul-modul ataupun program tertentu untuk kita komersialkan. Dan akhirnya sekali kita buat penjanaan pendapatan melalui penyewaan ruang, pemasaran program dan modul latihan. Nak tunjukkan bahawa kami menyumbang kepada penjanaan pendapatan universiti. Sebab tadi dalam slide Datuk ada sebut supaya dari segi kos, dari segi penjimatan dan dari segi penjanaan. Jalinan kita dengan pihak luar, College Community, Tabungan Haji, IPTA, IPTN dan sebagainya, melibatkan kami dapat grant 2.3 juta pada tahun 2013 dan untuk tahun 2014 ni 1.3 juta dalam bulan 7 nak jumpa Datuk NC untuk nak serahkan perjanjian ini.
Yang ini kita buat ini yang bagi Datuk, dari segi kita macam jadi apa ni? Kita uruskan dengan College Monity, kita bagi kursus. Tabung haji kami dapat 35,000, IPTA, UTHM 38,000, banyak lagi lah Universiti Insulan, UMT 5,000, UTEM 2,000 dan ada lagi yang kecil-kecil. Kita bagi servis, kita bagi kepakaran kita macam USM kita bagi tentang risk, UMT tentang ISO, UTEM juga, UMK tentang ISO. Apa sahaja yang kita best practice yang pejabat pendaftar dah laksanakan. Jumlah pendapatan melalui pemasaran program luar 305,000 yang kita dapat jana pada tahun 2013 dan juga 112,000 sehingga Mei 2014. Begitu juga penyewaan 41,000 2013 dan sehingga Mei 29,000 sahaja baru kita dapat. Ada lagi perjanaan lain tapi kita tak perlu cerita kat sini, dari segi transit, dari segi jubah, dari segi saman pas pelawat, pas kenderaan dan sebagainya. Saman sensitif sikit nak sebut. Seterusnya dari segi GOP, ini global, dah masuk yang ketiga. Tadi keusahawanan ni yang ketiga GOP. GOP ni kita dah libatkan 1,024 orang staff, kita dah hantar dengan bajet UTM 2 juta. Tapi kami dapat jimat dah belanja sekarang ni 1.6 juta, melibatkan 53 kumpulan di beberapa negara, tak silap saya Cik Ismail, 18 negara. 18 negara insya-Allah. Jadi dari situ sebenarnya benchmark kita adalah pendedahan antarabangsa cara kerja dan budaya kerja kepada staf. Dan amalan terbaik ini untuk diaplikasikan di UTM seperti mana 5S, banyak kita buat benchmark dengan negara Korea Selatan dan Jepun. Pengurusan makmal, mereka pergi GOP daripada grup-grup pengurusan makmal dekat Australia. Amalan gaya hidup sihat, ini semua tahulah dari Jepun dan Korea Selatan. Jadi sebenarnya satu lagi impak dia, sesiapa yang nak pergi GOP ini wajib hadir dulu kursus bahasa Inggeris. Jadi ini akan beri peningkatan kemahiran bahasa Inggeris di kalangan peserta yang mengikuti GOP. Dan baliknya dia kena kongsi ilmu tu untuk bersama-sama yang lain. Tambahan lagi kita buat syarat sekarang ni, selain bahasa Inggeris, kita akan sediakan mesti dia menghadiri dulu kursus bina insan ataupun kursus keagamaan, kerana ada yang pergi, minta maaf saya terpaksa cakap sini walaupun bulan puasa, yang pergi GOP ni yang kita terpaksa tapis betul-betul kerana ada yang pergi mengambil kesempatan untuk melakukan perkara yang tidak sewajarnya sebagai seorang Islam. Jadi menyebabkan kita punya GOP pun tertangguh sekejap. Ini sebab seorang buat hal ataupun 2-3 orang buat hal akan menyebabkan semua. Seekor kerbau membuat lumpur, semua akan terpalik. Nama tuan-tuan dan puan-puan semua akan terlibat sama. Kursus profesional. Kita ada juga dari segi ini global lah. Pergi Advanced Senior Management Program, 13 orang staff yang dah menyertai program ni. Kita ada juga hantar dekat ni Executive Management Program. Yang bawah ni, kita hantar pegawai-pegawai grade 48 tu. Dah sekarang 13 orang jugalah. Dia akan pergi Awana Genting dulu Datuk sebelum dia pergi ke Manila untuk kursus selama 2 minggu. Dan ini juga memberi impak kepada pembangunan staf dan memberi peluang dan pendedahan perantarbangsaan kepada staf PPMP, terutamanya staf kumpulan sokongan lah dari segi GOP dan kursus-kursus tadi. Membentuk semangat kerja berpasukan dan mengeratkan hubungan di kalangan staf bila mereka bersama-sama dalam melaksanakan sesuatu projek. Dari segi pelestarian, Cik Ilman, ada masa lagi? Cik Ilman jaga masa kan? So, kena stop saya. Okey, dah masuk nombor 4 dah. Inisiatif yang menyemarakkan pelestarian semua dah tahulah, semua kena, dan pejabat pendaftar sendiri sebagai koordinator sebagai Green Office, dan kita ada wujudkan task force. Kalau di pejabat pendaftar sendiri ada task force, dan setiap PTJ kena lantik Green Manager. Ini semua tahu dan kita dah juga laksanakan. Saya takut saya duplicate dengan pihak Harta Bina nanti dari segi pelaksanaan indoor recycle bin, dari segi penjimatan kertas, penyimatan tenaga dan sebagainya. Kita boleh bagi dia punya data-data lebih jimat. Tapi ini kita nak sebagai koordinator, kita minta supaya semua
Green Office Manager di semua PTJ mengambil tindakan terhadap semua perkara-perkara yang telah kita bincangkan di dalam bengkel dan juga dalam mesyuarat-mesyuarat. Kita jimat juga melalui kos pelaksanaan program. Kalau dulu makan ni banyak RM22, sekarang ni kita jimat pada RM10 sahaja, jadi 45%. Tak ada lagi lah minuman air botol. Tiket penerbangan kita dah sebut tadi, kita dah jimat. Dan Clinic Panel kita dah jimatkan daripada 2.4 juta kepada 2.3 juta. Maknanya kita jimat lebih kurang 100,000 lah, 97,000 lebih dengan kawalan yang kita buat kepada Clinic Panel. Tapi perbelanjaan-perbelanjaan lain seperti jantung, hemodialisis, gigi, itu susah nak jimat lah. Itu di luar kawalan. Yang kelima, yang terakhir ni, dari segi soul dan budaya ilmu, lagi pelaksanaan kami untuk menyemarakkan budaya semangat soul dan budaya ilmu di kalangan staf. Kita ada program-program membudayakan ilmu. Kita ada buat penlibatan melalui bridging program, memperkasakan pelaksanaan program bahasa Inggeris. Kita buat pelaksanaan program IDP ini untuk menerapkan soul dalam IDP. Impak dia, keupayaan menghasilkan profil individu. Sekarang ni kita dah ada 31 profil staff grade 44 daripada skim N, WS, S, Q, F, dan ini akan diteruskan daripada semasa bagi Datuk supaya semua staff grade 54 ke bawah ada profil masing-masing. Kursus yang kita buat adalah custom made. Kita buat penganjuran program pembudayaan ilmu, sesi kupasan buku ada di PTJ masing-masing. Tak ketinggalan juga pejabat pendaftar, program Isra' Mi'raj, program Healthy Living. Kita ada penguasaan, memperkasakan penguasaan kemahiran bahasa Inggeris di kalangan staf melalui program MyLine, program English for Frontliner, English untuk assessment program. Jadi setakat ini seramai 1,227 staf telah menggunakan MyLine. Dan setakat ini 20.37% staf telah berjaya mencapai tahap 3 dan 4 bagi program ini. Dan untuk kursus-kursus bagi staf di Frontliner, sebanyak 4 kali kursus yang melibatkan 125 staf telah kita buat. Untuk SOL ini, kami juga menekankan program-program yang berkaitan dengan agama, program pendidikan Al-Quran terus kita kekalkan, dan sekarang ini kita dah jadikan satu program secara yang lebih sistematik berpusat, di mana program ini kita masukkan juga sebagai kehadiran dalam kursus. Di setiap PTJ kami ada sesi tazkirah dan program doa pagi. Selepas doa kena bersalawat dan bersalam-salaman. Sebenarnya untuk mengeratkan dan supaya hubungan teamwork antara mereka lebih berkesan lagi. Ada juga yang saya tak sebut di sini, program USR. Dengan luar kita dah ada buat USR dengan di Kangkapulai, di Benut Pontian, di Segamat, dan akan datang ini. Kami juga pernah buat yang 5S tadi, kita buat juga USR kalau kita latih. Walaupun peringkat guru sahaja. Dan daripada sini kita dah dapat membangunkan potensi staf, meningkatkan tahap kompetensi staf dan menanam DNA yang disebutkan bagi Datuk tadi kepada staf PPMP. Sebab kompetensi kita ni reka bentuknya berdasarkan pada DNA kita. Jadi setakat itu sahaja. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.